Okey, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang diucapkan kepada para peserta di dalam program webinar We Learn Together bersama saya, Nur Fatinah Lani binti Raihan, pelajar Ijazah Sarjana Muda Kaunseling tahun 3. Baiklah, sebagaimana yang kita ketahui, negara Malaysia telah dilanda dengan bencana banjir bermula daripada pertengahan bulan Disember 2021 dan berakhir pada awal Januari 2022. Namun, keadaan semasa di lokasi-lokasi kejadian masih lagi dalam proses pembersihan dan pemulihan. Disebabkan oleh itu, terdapat pelbagai jenis pertolongan dan perkhidmatan kecemasan yang diberikan oleh pihak-pihak berwajib dan komuniti masyarakat. Antaranya seperti barisan bomba, anggota sukarelawan, NGO, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM dan sebagainya. Selain daripada menerima rawatan luar, mangsa bencana banjir juga memerlukan bantuan psikologi bagi mengelakkan daripada terkena impak buruk terhadap kesejahteraan mental dan emosi mereka selepas kejadian. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mempelajari apakah itu pertolongan cemas psikologi PFA dan cara untuk mengenal pasti individu yang mengalami trauma melalui 4 fasa utama. Okey, baiklah, sebelum kita menonton bersama-sama video pendek berkaitan dengan banjir, saya ingin meminta pertolongan anda semua untuk mengisikan Google Form kehadiran yang tertera di ruangan komen. Okey, baiklah, tanpa membuang masa, mari kita sama-sama saksikan tayangan video pendek ini. Baiklah, dapat dirumuskan sebentar tadi tentang tayangan video pendek di mana kita dapat lihat bahawa kebanyakan lokasi-lokasi yang terlibat dengan banjir menghadapi kemusnahan yang agak teruk. Jadi mari kita sama-sama mendengar dan saksikan apakah penerangan yang terkandung di dalam program webinar We Learn Together ini. Okey, baiklah, sebelum kita mempelajari dengan lebih lanjut apakah itu psychological first aid dan cara untuk kita mengenal pasti individu yang mengalami trauma, kita juga perlu memahami apakah faktor berlakunya bencana banjir dan kesannya kepada mangsa yang mengalami. Faktor berlakunya bencana banjir yang pertama adalah disebabkan hujan yang berterusan. Sebagaimana yang kita tahu, kejadian hujan ini tak dapat nak dielakkan dan tidak dapat nak dijangkakan. Okey, seperti musim monsun. Jadi air yang berada di sungai yang sudah dipenuhi air akan keluar ataupun akan turun kepada kawasan tanah rendah dan akhirnya kawasan tanah rendah pula yang akan dipenuhi air. Okey, yang kedua pula adalah proses permodenan, di mana proses permodenan ini telah menyebabkan banyak kawasan yang telah dimodernkan. Antara kawasan-kawasan yang terlibat adalah seperti kawasan tanah rendah yang mana ia telah ditebus guna dengan mengambil tanah daripada kawasan bukit. Ada juga anak sungai yang telah ditimbus dengan tanah dan kemudian menjadikan tapak bangunan. Jadi disebabkan oleh itu air sungai yang boleh mengalir sudah tidak dapat dialirkan dan akhirnya terjadinya banjir. Yang ketiga pula adalah pemendapan sungai dan juga hakisan sungai. Hakisan sungai boleh berlaku disebabkan dua faktor, iaitu hakisan sungai secara semula jadi dan hakisan sungai disebabkan oleh pembuangan sisa domestik manusia ke dalam sungai. Jadi daripada segi semula jadi, ia berlaku apabila hujan lebat turun ke bumi dan akhirnya air berlaku dengan sangat deras menyebabkan tebing-tebing sungai terhakis dan kemudian ia akan menyebabkan tebing-tebing sungai tersebut runtuh dan menjadikan endapan di dalam sungai dan kemudian air sungai akan menjadi cetek.
Manakala bagi pembuangan sisa domestik pula, ia boleh berlaku disebabkan pembuangan sampah sarap ataupun sisa industri yang dibuang oleh manusia ke dalam sungai, dan sama juga ia boleh menyebabkan tanah ataupun mendapan sungai dan akhirnya pengaliran air sungai akan tersekat. Yang keempat adalah disebabkan oleh pemusnahan kawasan hutan terdahan. Sebagaimana yang kita tahu, kawasan hutan berpotensi untuk menjadi punca keseimbangan ekosistem dunia. Sekiranya hujan turun lebat di permukaan bumi, maka air yang mengalir di kawasan tanah dapat diserap oleh akar dan akhirnya akan dibahagi kepada dahan-dahan pokok. Tetapi jika kawasan tanah dimusnahkan, maka proses penyerapan air itu tidak dapat berlaku. Seterusnya adalah disebabkan oleh sistem pemparitan yang tidak terancang dan tidak diselenggara. Kawasan-kawasan bandar yang sering mengalami banjir adalah disebabkan oleh kekurangan sistem pemparitan yang dibina dan ianya terlalu cetek dan juga kecil. Baiklah, setelah kita mengetahui beberapa faktor yang boleh menyebabkan bencana banjir berlaku, kita juga dapat kenal pasti apakah kesan setelah banjir berlaku di kawasan-kawasan tertentu. Bencana banjir telah menyebabkan beberapa kesan buruk boleh berlaku kepada semua hidupan sehingga boleh menyebabkan kematian. Jadi mari kita sama-sama perhatikan apakah kesan-kesan bencana banjir. Yang pertama sekali adalah menimbulkan banyak kerugian dalam bidang pertanian, di mana air banjir yang bertakun terlalu lama di kawasan pertanian akan menyebabkan tumbuh-tumbuhan ataupun tanam-tanaman menjadi mati, dan ia secara tidak langsung akan memberikan banyak kerugian pada para petani. Yang kedua adalah kemusnahan harta benda, di mana ketika bencana banjir besar berlaku, ia boleh menghanyutkan rumah, menenggelamkan barang-barangan dan merosakkan harta benda. Selain daripada itu juga, kesan bencana banjir ini boleh menyebabkan kematian, di mana apabila banjir berlaku, takungan najas boleh keluar bersama-sama dengan limpahan air, dan ia akan mengakibatkan pelbagai penyakit muncul dalam kehidupan manusia seperti taun dan juga malaria. Seterusnya adalah peningkatan perbelanjaan kerajaan, di mana bencana banjir yang berlaku akan mengakibatkan kerosakan harta benda awam seperti jalan raya, tiang elektrik, dan akan menimbulkan penyakitlah kepada orang awam, dan ia akan ditanggung oleh kerajaan. Baiklah, so mari kita bersama-sama mempelajari apakah itu psychological first aid ataupun bantuan pertolongan cemas psikologi. Dan topik kita pada hari ini adalah tentang bencana banjir. Apakah itu PFA? PFA ataupun pertolongan cemas psikologi merupakan sejenis bantuan, dan ia bertujuan untuk menjaga keadaan mental mangsa yang berisiko untuk mengalami trauma terhadap sesuatu perkara pada masa akan datang. Jadi apakah yang terkandung di dalam kit pertolongan cemas psikologi? Terdapat 4 teknik utama di dalamnya, iaitu persediaan lihat, pendengaran dan juga hubung. Ataupun dalam erti kata lain, kita boleh panggil dia sebagai prepare, look, listen dan juga link. Yang pertama sekali adalah persediaan. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam masa kita ingin membantu individu-individu yang dalam kesusahan, kita juga perlu membuat persiapan awal ataupun persediaan terlebih dahulu. Jadi ini merupakan beberapa contoh utama yang kita boleh lakukan sebagai persediaan. Antaranya seperti menyediakan peralatan untuk proses pembersihan, sebagai contoh penyapu, penyodok, baldi, toilet air dan juga plastik sampah dan sebagainya yang boleh digunakan untuk proses pembersihan. Yang kedua pula, kita perlu memastikan individu sukarelawan ataupun anggota yang terlibat dengan aktiviti gotong royong ini mendapatkan suntikan anti-tetanus, yang mana ia untuk mengelakkan daripada penularan jangkitan kuman. Bagi yang tidak mengetahui apakah suntikan anti-tetanus ini, saya akan terangkan. Suntikan ini merupakan sejenis vaksin yang mana ia berfungsi untuk mengelakkan daripada penyakit kancing gigi.
Penyakit ini adalah berpunca daripada Clostridium tetani, yang mana ia boleh dijumpai di dalam tanah, habuk dan juga baja. Okey, yang ketiga pula adalah bersedia daripada segi mental, fizikal dan juga emosi. Ini bermaksud bagi individu yang kurang sihat ataupun demam, batuk-batuk, mereka perlu menjaga kesihatan diri mereka terlebih dahulu sebelum memikirkan orang lain. Okey, untuk teknik yang seterusnya adalah lihat ataupun look. Okey, yang pertama sekali kita perlu memerhati lokasi bencana banjir yang terlibat. Sebelum kita turun ke sesuatu tempat, kita perlu melakukan research ataupun kenal pasti di manakah lokasi yang terlibat dengan bencana banjir. Okey. Yang kedua, kita juga perlu mengenal pasti mangsa banjir yang memerlukan keperluan asas seperti makanan, minuman, pakaian dan juga tempat tinggal. Tempat tinggal di sini bermaksud seperti pusat pemindahan sementara untuk mangsa banjir yang terlibat. Okey, seterusnya melalui teknik lihat juga kita boleh meninjau pusat pemindahan mangsa banjir untuk memastikan kesejahteraan minda dan emosi mereka dalam keadaan baik. Okey, teknik PFA yang seterusnya adalah dengar ataupun listen. So, yang pertama sekali kita perlu mendengar luahan dan rintihan mangsa banjir. Okey, sebagai contoh, dalam masa kita membantu membersihkan kawasan rumah yang terlibat dengan banjir, kita juga boleh menggunakan ruang dan peluang yang ada itu dengan menanyakan khabar mereka ataupun tanyakan bagaimana kesihatan mereka sepanjang hari itu. Okey, dan melalui perkara itu juga, melalui aktiviti itu juga dapatlah mereka merasakan bahawa mereka telah menerima bantuan sokongan sosial di antara para sukarelawan dan juga para pihak-pihak berwajib ataupun yang terlibat sama dengan aktiviti kebajikan tersebutlah. Okey, dan selain daripada itu juga kita perlu mengutamakan nilai hormat menghormati semasa melaksanakan aktiviti sukarelawan. Sebagai contoh, sekiranya pihak sukarelawan ataupun pihak-pihak yang sama-sama melakukan aktiviti gotong royong, mereka perlu meminta izin daripada tuan rumah untuk melakukan sesuatu perkara seperti membuang barang-barang yang tidak boleh digunakan ataupun sudah rosak. Mereka perlu meminta izin terlebih dahulu sebagai orang kata common sense di antara kedua-dua belah pihak. Okey, teknik PFA yang terakhir iaitu hubung ataupun link. Okey, kita boleh lakukan teknik hubung ini melalui pemberian maklumat semasa kepada anggota penyelamat ataupun pasukan sukarelawan, NGO tentang keperluan asas yang diperlukan. Okey, yang kedua, pihak kerajaan ataupun pihak berwajib perlu mengambil tindakan sebagai penyelesaian alternatif terhadap kawasan-kawasan yang sering dilanda dengan masalah banjir supaya perkara ini tidak berlaku lagi pada masa akan datang. Dan seterusnya, melalui teknik perhubungan ini ataupun teknik hubung link ini, kita boleh gunakan sebagai platform untuk menghubungkan mangsa banjir dengan ahli keluarga yang berjauhan untuk mendapatkan bantuan sokongan sosial di antara mereka. Okey, jadi selesai sudah kita mempelajari 4 teknik utama di dalam psychological first aid ataupun bantuan kecemasan psikologi, yang mana ia benar-benar membantu untuk kita memberikan sedikit sebanyak bantuan ataupun pertolongan kepada mangsa yang terlibat dengan bencana daripada segi prepare, look, listen dan juga link. So, jangan lupa anda perlu aplikasikan teknik ini pada masa akan datang. Okey, baiklah, untuk slide yang seterusnya kita perlu mempelajari bagaimana cara untuk mengenal pasti individu yang mengalami trauma melalui 4 fasa utama. Okey, terdapat 4 fasa utama untuk mengenal pasti individu yang mengalami trauma. So, yang pertama sekali adalah intervention needed, yang mana ia berlaku selama 24 jam pertama. Okey, yang kedua pula adalah minimal intervention, yang mana ia berlaku bermula daripada beberapa hari hingga kepada 3 minggu. Dan yang ketiga adalah intervention, yang mana ia berlaku dalam lingkungan masa selepas 3 minggu. Dan yang terakhir sekali adalah post traumatic stress disorder ataupun PTSD, yang mana ia
berlaku sudah segenap sebulan dan maupun lebih daripada sebulan. Okey, jadi kita akan lihat apakah simptom yang terlibat di dalam 4 fasa utama ini secara satu persatu. So yang pertama sekali adalah intervention needed. Jadi simptom yang dialami oleh mangsa pada fasa ini adalah seperti berasa tertekan ataupun stres, bimbang, panik, terkejut, menangis, keliru dan rasa bersalah, dan mangsa juga mengalami simptom sukar mempercayai sesiapa. Jadi sekiranya anda ada menjumpai individu ataupun insan sekeliling anda yang mengalami simptom-simptom seperti ini, anda boleh memberikan bantuan kepada mereka melalui sokongan sosial. Untuk fasa yang kedua adalah fasa minimal intervention, yang mana ia berlaku dalam lingkungan beberapa hari sehingga 3 minggu. Okey, jadi simptom yang dialami oleh mangsa yang mengalami minimal intervention ini adalah seperti berasa takut, sentiasa berwaspada dengan perkara yang berlaku dalam hidup mereka, mudah marah, beremosi, sukar untuk tidur, kerap teringat detik tragedi yang berlaku. Ini boleh dikatakan mereka yang mengalami trauma minimal intervention ini sudah mula mewujudkan simptom sering teringat dengan sesuatu peristiwa yang berlaku dalam hidup mereka. Okey, dan seterusnya adalah fasa yang ketiga, iaitu intervention, di mana ia berlaku dalam lingkungan selepas 3 minggu. Okey, jadi simptom yang boleh dialami oleh mangsa yang mengalami intervention ini adalah seperti tidak dapat berehat dengan tenang, agak panik, sentiasa berasa sedih, sentiasa berfikiran negatif, and then mereka juga sentiasa menjauhkan diri antara satu sama lain ataupun lebih kepada bersendiri, dan juga mereka mengalami kebimbangan ataupun anxiety, dan mereka juga sering merasakan pening di bahagian kepala. Okey, jadi sekiranya anda ada di antara mereka ataupun di antara ahli keluarga kita yang mengalami simptom-simptom seperti ini, anda perlu mengambilkan tindakan awal supaya tidak lagi berlaku, supaya perkara ini tidak berlanjutan, sehingga ke peringkat yang lebih parah, ataupun orang kata peringkat yang seterusnya ini, iaitu post traumatic stress disorder ataupun PTSD. Supaya perkara ini tidak berlanjutan sehingga ke fasa yang terakhir, iaitu fasa yang paling tinggi, iaitu post traumatic stress disorder. Okey, jadi sekiranya perkara ini boleh dielakkan, maka kita perlulah bersama-sama menyelamatkan individu yang kita sayangi daripada masuk kepada fasa PTSD. Okey, sebagaimana yang telah saya sebutkan sebentar tadi, PTSD ini merupakan fasa yang paling kritikal di antara fasa-fasa lain. Okey, jadi masa yang mengalami PTSD ini, mereka masih tiada sebarang perubahan walaupun sudah genap sebulan. Okey, jadi masa yang mengalami PTSD ini perlu mendapatkan khidmat pakar kesihatan mental ataupun psikososial dengan kadar segera. Hal ini demikian kerana mangsa yang mengalami PTSD ini berkemungkinan dapat mengalami impak buruk terhadap kesihatan fizikal, emosi, tingkah laku dan juga daya pemikiran mereka. Jadi mangsa yang mengalami PTSD ini perlu mendapatkan khidmat daripada pakar kesihatan mental ataupun psikososial dengan kadar segera. Hal ini demikian kerana kebarangkalian untuk mereka iaitu mangsa PTSD ini mengalami kesan buruk terhadap kesihatan fizikal, mental, cara mereka berfikir dan juga emosi mereka adalah tinggi. Jadi itu saja daripada saya tentang cara bagaimana kita dapat mengenal pasti individu yang mengalami trauma melalui 4 fasa utama. Jadi diharapkan agar kalian semua dapat mempelajari sedikit sebanyak bagaimana untuk mengaplikasikan teknik PFA ataupun Psychological First Aid, dan bagaimana anda boleh mengenal pasti tentang individu yang mengalami trauma pada masa akan datang. So, sekian, terima kasih. Baiklah, sebelum kita meneruti raih program, diharapkan agar kesemua para peserta yang bersama-sama join program webinar kali ini dapat mengisi Google Form maklum balas di ruangan komen.